Keperkembangan Dewan Rakyat. Antara perkara yang dibangkitkan adalah mengenai cadangan kerajaan menggantikan hukuman mati mandatori dan mekanisme pelaksanaan subsidi petrol secara bersasar belum dimuktamadkan. Dan untuk laporan penuhnya kita bersama Amirul Hakim Lokman di Parlimen. Silakan Amirul. Baik, terima kasih Asrul. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terus ke laporannya. Hukuman mati mandatori bagi 11 kesalahan jenayah akan dimansuh dan digantikan dengan hukuman mati berdasarkan budi bicara mahkamah. Di malam Menteri di Jabatan Perdana Menteri Muhammad Hanifah Maidin memberitahu Dewan Rakyat bahawa cadangan kerajaan itu selaras dengan manifesto Pakatan Harapan sebelum ini. Kita telah buat keputusan kerajaan hanya menghapuskan hukuman mandatory saja. Maknanya kita akan buat pindaan lah. Itu adalah seperti mana janji manifesto Pakatan Harapan dalam janji yang ke-17. Janji yang ke-27. Jadi dalam konteks ini untuk makluman yang berhormat, hukuman mati mandatory diperuntukkan dalam Kanun Keseksaan Penal Code dan juga Akta Senjata Api dalam kurungan penalti lebih berat 1971. Beliau menjawab soalan tambahan Datuk Cik Abdullah Maknawi, Ahli Parlimen Tumpat ketika sesi soal jawab. Sementara itu menjawab soalan tambahan mengenai penubuhan jawatan kuasa terpilih Parlimen bagi membincangkan pemansuhan hukuman mati mandatori, Muhammad Hanifah Maidin berkata setakat ini tiada jawatan kuasa sedemikian. Kerajaan menyuarakan kebimbangan mengenai isu diskriminasi minyak sawit oleh Kesatuan Eropah. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri mengemukakan aduan kepada Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO dan menggesa kajian semula hubungan negara anggota Asia Tenggara ASEAN dengan Kesatuan Eropah EU. Timbalan Menterinya Ong Kian Ming berkata selaku negara WTO, Malaysia mempunyai pilihan untuk membawa isu diskriminasi ini ke peringkat Badan Penyelesaian Pertikaian Pertubuhan Dunia itu. Malaysia juga telah membangkitkan isu diskriminasi minyak sawit ini sebagai Specific Trade Concern ataupun STC di Majlis Jawatan Kuasa TBT dalam usaha untuk memberi tekanan kepada Kesatuan Eropah agar mempertimbangkan semula cadangan pelaksanaan peraturan terbaru tersebut. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Jeli Datuk Seri Mustafa Muhammad. Tambahnya, kerajaan juga mempunyai pilihan untuk membawa isu terbabit ke peringkat Badan Pertikaian. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menerima 101 permohonan daripada agensi kerajaan untuk membuka taman asuhan kanak-kanak Taska di premis masing-masing. Timbalan Menterinya Hannah Yeoh berkata jumlah itu diterima sepanjang tempoh permohonan dibuka dari 24 Januari hingga 7 Februari lalu bagi memanfaatkan peruntukan berjumlah 10 juta ringgit yang disediakan untuk mewujudkan tambahan 50 Taska di premis kerajaan. 10 juta diperuntukkan dalam bajet 2019 untuk geran penubuhan taska di tempat kerja sektor awam dan telah dibuka permohonannya daripada 24 Januari hingga 7 Februari kepada semua agensi kerajaan yang tidak mempunyai taska. Sebanyak 101 permohonan telah diterima dan kita juga telah mendapati terdapat 541 agensi kerajaan termasuk agensi kerajaan negeri yang tidak mempunyai taska di tempat kerja. Mengenai cadangan pembinaan taska di bangunan Parlimen, beliau berkata pihaknya masih menunggu kertas cadangan permohonan daripada pihak Parlimen. Sehingga Januari lalu, sebanyak 4,466 buah taska yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Mekanisme pelaksanaan subsidi petrol secara bersasar belum dapat dimuktamadkan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Chong Chien Jien berkata pihaknya bersama Kementerian Kewangan masih dalam proses pertimbangan dan penelitian segala cadangan mekanisme yang telah diterima. Ini berbeza dengan jangkaan dibuat menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution sebelum ini. Kementerian Kewangan telah membuka tender untuk sesiapa mana-mana pihak yang ingin mencadangkan apakah mekanisme yang terbaik untuk melaksanakan program subsidi bersasar itu. Oleh itu kita masih dalam pertimbangan dan penelitian apa-apa cadangan yang telah dibentangkan
disampaikan kepada kedua-dua kementerian, Kementerian Kewangan dan Kementerian KPDN HEP. Oleh itu sampai hari ini, setakat ini belumlah ada satu mekanisme yang muktamad telah dibuat. Beliau menjawab soalan tambahan oleh Ahli Parlimen Jempol Datuk Salim Sharif yang mahukan penjelasan berkenaan keberkesanan mekanisme yang dicadangkan itu kepada masyarakat yang tinggal di kawasan pedalaman. November tahun lalu, menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution menyatakan beliau optimis pelaksanaan sistem kad khas dalam menyalurkan subsidi petrol secara bersasar akan dimuktamadkan pada penghujung Februari dan kementerian dilaporkan dapat menggunakan tempoh sebulan pada bulan ini untuk menjalankan percubaan dry run sebelum ia dilaksanakan secara sepenuhnya pada April. Dengan itu, sekian saja laporan dari Parlimen. Sidang Dewan sedang berehat ketika ini dan akan bersambung pada jam 2.30 petang nanti. Saya Merakim Lokman kembali bersama Asrul di Sri Petas untuk laporan seterusnya. Terima kasih Amirul dengan laporan anda.